Macam ada seorang guru sebut, kata wali-wali Allah Ta'ala dulu kalau kadang jadi masalah dalam hukum, maka dia akan selak tirai tanya dekat Rasul SAW. Rasulullah jawab terus soalan gitu. Buat teruk tak mana? Oh, kalau macam tu habislah hukum-hukum. Tidak ada lagi ijtihad para ulama. No? Masyayikh pun tak ada pergi terus kat maqam Nabi, selak kat maqam Nabi, tanya terus kat Nabi. Ya akhi, hada karamah. Nah, itu karamah. Nah, dipanggil amrun khariqun lil 'adah. Dan tak ada pun ustaz tadi cerita, guru tadi bila sebut kisah tadi dengan makna dia membatalkan ijtihad. Ada sebut tak? Kamu yang lazimkan perkara tersebut. Ni jahil ni orang panggil. Dia cuma sebut kata ni adalah salah satu keramat para ulama dulu. Tanya kat Nabi, ya apa masalah dia? Masalah dia tu kamu. Kamu tu yang masalah. Sebab apa? Oh, Nabi dah mati. Itu yang pegang lah. Senang. Kan macam tu kamu pegang. Senang. Kamu pegang kan Nabi dah mati. Nabi dah tak ada apa. Nabi dah tidak tasarruf dalam dunia. Jadi sebab tu kamu pegang dengan pandangan tu. Lepas tu kamu buat pelik. Ketika mana ada tuan-tuan guru cerita bab wali ini, terus kata, oh ni membatalkan apa ni? Terus membatalkan ijtihad. Tak ada lah ijtihad para ulama. Imam Syafi'i tak pernah pula dengar cerita kata diselak tirai. Tanya. Tuan-tuan, sebab tu jangan dengar sangat kalam-kalam orang yang suka memecah belahkan. Ada kisah tadi, kisah yang tidak, kita tak ada pelik apa pun. Biasa. Tuan-tuan pernah dengar cerita Al-Imam Ar-Rifa'i radhiyallahu anhu pergi ke maqam Nabi, keluar tangan Nabi daripada maqam, salam dengan Imam Rifa'i. Itu macam mana? Dan ini mutawatir. Ditulis kitab oleh Imam Suyuti, ditulis kitab oleh para a'immah, kisah berkenaan dengan keluarnya tangan Nabi daripada maqam bersalaman dengan Al-Imam Ar-Rifa'i radhiyallahu anhu. 500 tahun setelah Nabi SAW wafat, keluar tangan Nabi dan dilihat oleh orang yang berada di Madinah pada ketika tersebut. Saya ada cerita dalam ada satu kuliah saya cerita. Saya baca kisah tu pada awal sampai habis. Kisah tu disebutkan oleh ulama, dan kisah tu kata ulama ini antara karamat yang mutawatir. Siapa yang ingkar keramat tersebut, ini orang gila. Itu dia. Kalau ada orang ingkar keramat tu, alhamdulillah tak ada sampai lah. Tak ada siapa pun ingkar. Tak ada siapa. Saya kok Wahabi pun tak ada keluar kata apa ada cerita apa pula. Tak ada seorang pun. Tak ada siapa pun berani kata apa. Sebab apa, kenapa tak ada kata? Sebab ulama semua pakat tulis kitab pasal kisah tu. Dan dia kata kisah tu mutawatir. Ratusan orang tengok tangan Nabi keluar daripada makam. Ratusan orang tengok pada zaman tersebut. Dan diceritakan ada masyayikh pada zaman tu, kalau bawa pergi jumpa, disuruh pergi salam. Dan ada seorang syekh ni tu, tua duduk dalam majlis, seorang, dua orang, tiga orang, pergi salam, cium tangan, salam cium tangan. Jadi apa dia kata? Ayah dia kata apa? Ni kamu nak tahu? Itu tadi yang kita salam tadi ni, itu orang yang pernah hadir bersama di dalam masjid Nabi waktu keluar tangan Nabi salam dengan Imam Rifa'i. Sampai macam tu sekali. Siapa yang ada waktu tu pun semua dimuliakan. Kenapa? Karena pernah tengok tangan Nabi SAW. Itu dia. Faham? Lepas tu buat teruk. Selak tirai buat teruk. Orang cerita ya. Bukan dia batalkan keramat, batalkan ijtihad ke apa semua. Itu saya bila heran tengok orang. Dia tu kata, mantiknya terlalu qasir, terlalu, ya Allah, saya tak tahu nak kata apa. Maknanya pegang macam ni dah sini. Kena nak bincang dengan awam macam ni, kita kata macam ni dah, senang. Baik, kamu yang pertama, saya tak tukar keramat. Yang kedua, betulkah ada ustaz tu sebut, atau guru tadi sebut, kata, kalau berlaku macam tu bermakna dia membatalkan ijtihad. Itu kamu melazimkan benda yang tak lazim. Kamu melazimkan benda yang tak lazim. Kamu lazimkan kalam orang yang perkara tadi, kamu yang mendakwa perkara tersebut. Pada orang tu tak sebut pun macam tu. Dia jahil. Dalil jahil. Sebab tu jangan dengar kalam-kalam yang macam tu. Kalam-kalam yang orang yang seolah-olah macam jadi hero, seolah nak menolak kalam tadi, dia nak, oh ni adalah benda yang dia tak perlu dicerita dalam majlis dan sebagainya. La ilaha illallah. Jadi kita tak faham. Lagi ada ustaz-ustaz kita juga ni ahli sunnah wal jamaah, dia pun pengaruh juga dengan benda-benda tu. Dia jangan nak cerita benda macam ni apa semua ni. Ceramah 2 jam, 1 jam. Hak cerita yang tu 1 minit, 2 minit, 3 minit. Itu pun anda jawab soalan kadang-kadang. Yang tu dijadikan isu. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa ba'. Alhamdulillah sahabat-sahabat, terima kasih banyak kerana anda bersama dengan saya, dan hari ini alhamdulillah saya bersama dengan Ustaz Luqman Hakim. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Kita nak ambil manfaat sama-sama satu perbentangan daripada Ustaz Luqman berkaitan tentang Syekh Rifa'i, yang mana dakwaan daripada seorang ustaz daripada Al-Azhar, Ustaz Nazrul Nasi, berkaitan tentang apa dia, tangan Rasulullah keluar bersalam dengan Sidi Ahmad Rifa'i.
Jadi kita persilakan Ustaz untuk berkongsi kepada kita tentang isu ni. Fadhal Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kalau kita lihat video daripada Ustaz tersebut, lebih kurang berdurasi dalam 7 minit, ada 4 isu yang beliau sebutkan. Yang pertama, dia rentetan daripada kisah dengan Ustaz Muhaizat tau, yang mana cerita pasal selak tirai apa semua tu. Lepas habis tu, yang kedua, isu kedua yang beliau ulaskan adalah kisah mengenai Imam Ar-Rifa'i yang meninggal pada tahun 578 Hijrah, yang kononnya ketika beliau ke kubur Nabi terbelah dan tangan Rasulullah keluar, Imam Ar-Rifa'i pegang salam tangan tersebut. Kemudian adalah isu yang ketiga yang kita boleh ulas pada video tersebut lagi adalah dia kata kita cerita panjang, dia ambil hak kecil je yang dia ulas. Orang ni ada something dekat hati mereka. Dan yang keempat juga dia kata mengenai Syekh Bukhari, kononnya dia berjumpa dan dengar sendiri beberapa cerita daripada tu. Rentetan kisah ni yang ni bersama jugalah. Baik, isu yang pertama mengenai selak tirai tu, Ustaz Syahabudin pun dah hurai dah, saya pun dah hurai dah kat Facebook saya, ramai dah hurai dah, kita tinggalkan dulu. Cuma kalau ada masa nak sentuh lagi boleh lah. Dan terus pada isu kedua iaitu Ustaz tu sebut ringkas je. Dia cerita dia panjang lah. Cerita dia Imam Rifa'i pergi buat haji, kemudian dia rindu sangat dekat Rasulullah, dia duduk tepi kubur Nabi, kemudian Nabi suar tangan keluar daripada kubur Nabi tu dan dia bersalam. Tangan tu dia cium tangan. Sebagian kata dia beri salam, Nabi jawab salam dan tangan keluar dan dia cium. Dan sebagian riwayat kata peristiwa ini disaksikan hampir 900,000 orang. Ada kata 70,000 orang saksikan cerita ni. Ada banyak versi lah. Baik. Cuma kalau kita lihat video Ustaz Nazrul Nasir ni, dia akan bagi tahu lepas dia cerita kisah tu, dia kata tak ada sekok pun Wahabi yang ingkar kisah ni. Okay, tak ada sekok Wahabi ingkar kisah ni. Kat sini ada 2 poin yang kita boleh ambil. Pertama, sekok. Sekok ni biasa kita guna untuk binatang, tapi dia guna untuk orang. Tak ni beradab lah. Kalau dia kata sekok tu lorat Kedah, maka kenapa dia tak guna perkataan sekok dekat Imam Rifa'i? Dia kena guna jugalah sebab kalau dia kata lorat Kedah. Tapi kalau dia anggap benda tu benda yang tak elok, maka pengajian tasawuf ni kena nilai semula lah kepada Jabatan Mufti beberapa tempat ni yang nak nilai pasal zikir tahuhi ni. Baik, nilai semula sejauh mana keberkesanan pengajian tasawuf ni, sebab banyak orang mempertahankan tasawuf yang asal wajar ni, banyak akhlak mereka yang tak elok. Baik, isu yang kedua dia kata benda sama juga, tak ada seorang pun ingkar. Saya tak tahu sama ada ustaz tersebut tak baca atau dia baca dia lupa. Salah satunya saya lupa, saya tidak baca semua. Saya baca cuma lupa. Atau kitab dia baca tak ada ISBN, saya tak tahu lah. Kalau kita, tak ada ISBN. Sebab sekadar yang kita rujuk, ada tak kurang 7 orang yang menafikan benda ni, yang ingkarkan benda ni. Pertama Syekh bin Baz, kedua kita ada Imam Al-Alusi, yang ketiga kita ada Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, seorang sufi juga. Al-Ghumari. Rujukan ya Siddiq Al-Ghumari, dia bantah keras benda ni. Kasar ayat dia. Kemudian kita juga ada daripada Dr. Aisyah Ilahi Zahir. Kita juga ada daripada Ustaz Abdul Kadir, Jabatan Mufti Perlis. Dan juga kita ada Jabatan Mufti Negeri Perlis sendiri yang menafikan kisah ni. Kemudian ada satu benda kalau kita rujuk dalam senarai Wahabi yang disebarkan dengan ilmu atau kejahilan, masih lagi tak ada jawapan tu. Dalam senarai tu nombor 17. Ada seorang yang bernama Basri Ibrahim. Kisah-kisah lemah yang sewajarnya dilihat semula oleh para penceramah. Baik, buku ni ada ISBN, jangan risau. Pada muka surat 224 sehingga 225, dia ada cerita mengenai kisah Imam Ar-Rifa'i ni. Dia cerita secara ringkas. Kemudian bantahan dia tu pertama sekali dia datangkan daripada Jawatan Kuasa Penyelidikan Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Negeri Saudi. Kan dia kata tak ada sekok Wahabi yang ingkar, ni negeri Saudi yang fatwa terus yang ingkar ni. Baik. Pada asalnya orang yang telah mati atau seumpamanya tidak lagi dapat bergerak dalam kuburnya bagi menghulurkan tangan atau lain-lain. Cerita yang dikatakan kononnya Nabi mengeluarkan tangan baginda untuk bersalam dengan sebahagian orang yang memberikan salam kepadanya adalah cerita yang tidak benar, bahkan tidak lebih daripada kesamaran dan khayalan belaka dan tidak mempunyai asas sama sekali. Kemudian dia datangkan kata-kata Imam Al-Alusi ini pada muka surat 225. Segolongan pakar sejarah yang melibatkan mazhab yang berbagai telah menjelaskan tentang sejarah hidup Imam Ar-Rifa'i. Kalau kita lihat Imam Ibn Katsir 774 Hijrah dalam Bidayah wa Nihayah, kita lihat Imam Az-Zahabi yang meninggal pada tahun 748 Hijrah dalam Sirah A'lam Nubala, atau Imam As-Subki dalam Tabaqat. Mereka ni semua cerita pasal biografi Imam Ar-Rifa'i. Dia kata dia ni bagus, dia ni zahid, zuhud, apa semua ni, tapi tak bawa cerita ni pasal kubur ni. Itu yang cuba disampaikan oleh Imam Al-Alusi. Dia kata mereka tidak pernah mengemukakan kisah di atas. Andai kata cerita ini adalah benar, tentu dinakalkan kepada umum kerana ia melibatkan satu peristiwa yang besar dan pelik yang menakjubkan. Kalau ia merupakan sesuatu yang wajar disebarkan kepada umum, namun tidak ada seorang pun di kalangan tokoh ulama yang mempercayainya, yang menceritakannya
Sebaliknya, yang mengemukakannya hanyalah terdiri daripada para dajjal dan penyesat. Tidak diragui. Tidak diragui. Ia hanyalah pendustaan dan pembohongan belaka yang datang daripada pembohongan dan pendusta syaitan. Ni kata beliau. Kemudian beliau ada datangkan lagi lah beberapa hujah yang lain. Antara hujahnya, ada sahabat Khulafaur Rasyidin yang lebih dekat dengan Nabi, tapi Nabi tak pernah pergi belah kubur nak salam dengan dia pun ni. Baik, jadi itu bantahan yang pertama. Jadi adalah orang yang bantah, jadi bukan tak ada. Okay, yang kedua dia kata kisah ini kisah mutawatir. Saya tak tahu sama ada kisah mutawatir. Kalau mutawatir kita rujuk Ibn Salah nomor 43 Hijrah, kita rujuk Taribur Rawi oleh Suyuti Sini 9 Hijrah, kita rujuk kitab Imam Nawawi sendiri nomor 43 Hijrah. Kita akan jumpa mutawatir ni setiap tabaqat dia ramai. Termasuk juga statement yang dikeluarkan oleh Jaki sendiri bahawa bila sebut mutawatir ni setiap tabaqat kena ramai. Jadi kisah ni dikatakan yang melihat tu ramai yang lihat. Tapi datang pada Imam ini, jarak masa lebih kurang 300 tahun. Sebab Imam Ar-Rifa'i meninggal pada tahun 578 Hijrah. Suyuti meninggal 911 Hijrah. Lebih kurang ada 300 tahun. Sekurang-kurangnya kena ada 4 atau 5 orang perawi dekat situ. Mana 4 atau 5 tabaqat yang mutawatir tu. Kita bukan mutawatir sekarang ni. Ya, ada putus. Sanad tak ada. Jadi kalau ada mana sanad mutawatir tu. Sebab ramai sangat nampak. Ini kena tanya balik benda ni. Mana mutawatir dia. Kemudian dia kata mutawatir ni sebab hari tu ramai yang lihat. Kita tertanya juga zaman tu ada skrin besar ke? Sebab kita nak pergi tengok jenazah pun dalam 20 orang duduk dah tak nampak kubur dah. Macam mana puluhan ribu orang boleh pergi tengok tangan keluar tu. Macam mana kok ada skrin yang berat 900 kg ke? Macam mana kita nak tahu benda ni? Kok ada. Betul. Baik, kemudian satu lagi persoalan ni logik lah. Biasa kalau tanam ni dalam kubur ni lebih kurang 5 kaki. Tangan Nabi ni takkan panjang sampai 5 kaki. Takkan Nabi suar tangan keluar. Lebih kurang lah takkan panjang tu nak keluar pada kubur. Kan Nabi berdiri. Atau kubur tu jadi mendap ke macam mana? Betul. Walaupun sebahagian orang kata kisah ni sahih tapi itu klaim sahih. Bukti tak ada. Ada sebahagian yang klaim. Tapi dia tak bawakan bukti untuk sahihkan kisah ni. Jadi kita kena tolak. Baik, itu bantahan pertama mengenai Imam Ar-Rifa'i. Kemudian Ustaz Nasirul juga dalam video tu ada sebut mengenai setengah golongan ni dia nampak Tok Guru dia ajak punya panjang, dia ambil sikit tu dia kritik. Orang ni ke hati dia ada something. Something yang dimaksudkan tu apa dia? Benda baik ke benda buruk? Kalau benda buruk, apa kritikan dia kepada Imam Nawawi? Sebab Ihya Ulumuddin ditulis banyak jilid. Tak tahu solat raghaib ada dalam salah satu jilid, salah satu bab, salah satu muka surat sikit tu. Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Al-Haythami semua kritik benda tu. Jadi hati mereka ni ada masalah ke macam mana? Ya panjang dikritik benda sikit. Jadi kalau nak kata orang yang kritik benda sikit tu hati dia bermasalah, kena kritik An-Nawawi, kena kritik Al-Hasyami juga lah. Kemudian cerita yang ketiga, kalau kita lihat Ustaz Nasirul Nasir dia akan kata dia ada jumpa dengan satu orang nama Syekh Al-Bukhari yang masih hidup katanya. Dia berjumpa, dia bertanya. Dia tanyalah bagaimana nama Al-Bukhari ni boleh hadir. Moyang kepada dia tu orang petikai. Sama dia ni keturunan Nabi ataupun tak. Maka moyang dia ni buat satu macam challenge. Kita pergi kat kubur Nabi, kita bagi salam. Salam siapa Nabi jawab? Dia cucu Nabi. Maka bagi salam lah. Assalamualaikum atukku. Yang orang pertama tu bagi salam, tak jawab. Maka dia bukan cucu Nabi lah. Maka Syekh Bukhari punya moyang ni bagi salam. Assalamualaikum ya jaddati. Waalaikumsalam. Ada jawapan. Jawab Nabi jawab. Ada jawapan. Maka dia keturunan Nabi sebenarnya. Kita pun teringin jugalah nak buat semua habaib pergi ke kubur Nabi bagi salam ni. Nabi jawab ke tak? Sedang nak jawab detect semua ni. Dan juga dia kata kisah ni saya dengar sendiri daripada mulut Syekh Bukhari. Dengar sendiri atau tak itu bukan parameter sahih atau tak. Hadis palsu pun perawi dia sebar sendiri juga pada mulut dia. Tapi tetap palsu. Betul. Jadi janganlah kita gunakan atas nama karamah ni kita pukul habis semua benda cerita tak logik pun. Dan kalau kita tanya doa kita Nabi yang banyak, orang tak tahu lagi. Kita dah cerita hak karamah, cuba cerita benda pelik-pelik ni apa. Ajak yang ada dalam kitab sahih sudah. Untuk bab karamah ni saya suka nakal kata-kata Imam Syafi'i. Iza ra'aitumur rajul yamshi 'alal ma' aw yatiru fil hawa fala tatakiranna bih hatta takridu ala kitabillahi wa sunnah. Kalau kamu nampak orang boleh jalan hati ayak, boleh terbang hati udara, jangan terima dia lagi. Sehingga kamu timbang perkataan dia ni dengan Al-Quran dan Sunnah. Allah Ta'ala alam itulah. Alhamdulillah Ustaz. Padu Ustaz. Sebab saya ingat dulu waktu jadi isu ni, saya pun cuba untuk nak buat penulisan berkaitan tentang isu ni. Sebab macam Ustaz keluarkan tadi, ada beberapa perkara yang cukup pelik. Dakwaan berkaitan tentang isu ni adalah mutawatir.
Kemudian bagaimana tangan itu keluar dan dilihat oleh orang ramai. Pelik betul Ustaz kata kena ada green screen ataupun screen besar, white screen. Baru kita boleh percaya, sebab kalau tidak macam mana orang zaman tu boleh tengok semua. Betul. Dan lagi satu, dakwaan tu konon-kononnya tidak dipertikaikan. Tapi kalau kita buat cara yang macam Ustaz tunjukkan tadi, memang yang mempertikai itu bukan seorang, daripada kalangan tokoh-tokoh juga. Dan isu Betul. yang paling utama, tokoh-tokoh sufi pun kan. Bahkan tadi Ustaz sebut Sidi ya? Ahmad Rumari. Sidi Ahmad Rumari, kalau sahabat-sahabat tak tahu, ini adalah tokoh sufi besar pada ahli hadis yang dia memberikan kritikan terhadap isu ni. Menarik perbincangan berkaitan tentang isu ni Ustaz. Kemudian Pesulap Hitam dia kata, di awal video berkenaan Ustaz Nazrul Nasir ada ceritakan berkenaan kaedah selak tirai untuk mengetahui kesahihan sesuatu hadis. Adakah ada ulama-ulama hadis menggunakan kaedah berkenaan, maksud kaedah selak tirai? Baik, jawab jugalah. Kita ambil daripada asalnya ni. Asalnya ni, cerita dia ni, ada sebagian ustaz kata bahawa kalau ada perbincangan di kalangan ulama' ni, maka tak jumpa jawapan. Maka ulama' ni akan selak tirai, tanya direct kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa hukum dia? Nabi akan jawab halal, haram, makruh. Nabi akan jawab. Pertama sekali kisah ni nak tahu berlaku dekat mana, siapa ulama'-ulama' duduk dalam situ. Nama-nama mereka ni. Sebab kita kitab sirah ni langsung tak jumpa mana-mana imam pun. Baik, itu yang pertama. Kemudian, kalau kita lihat, sebelum kita nak pergi ke ulama' hadis ni, kita pergi ke sahabat Nabi dulu. Dalam sirah. Antara terjemahan terbaik pada Rahikul Maktum adalah terjemahan yang dibuat oleh Ustaz Syihabuddin. Alhamdulillah. Baik, saya baca banyak terjemahan. Jadi yang terbaik adalah Ustaz punya. Yang paling hampir lah dengan kitab asal tu. Baik. Ada kisah mengenai Bani Khuraidah. Panjang cerita dia ni. Nanti mungkin Ustaz Syihabuddin ataupun boleh rujuk saya pada kitab tu. Nabi akan berkata, la yusalliyanna ahadukum illa fil Bani Khuraidah. Janganlah kalian solat asar melainkan bila tiba di Bani Khuraidah. Maka sahabat pergilah nak ke Bani Khuraidah ni, masuk waktu asar. Bila masuk waktu asar ni, sahabat ada dua kelompok. Satu kata kita solat dulu, kemudian kita pergi. Sebab arahan Nabi agar kita segera pergi. Kelompok kedua kata tak. Kita pergi terus. Nabi kata kita solat asar ke Bani Khuraidah. Kenapa sahabat nak beza pendapat? Sahabat boleh bawa tirai, gantung tirai, silap tirai. Wahai Rasulullah, apa maksud yang kau beritahu tu? Kemudian dalam tafsir ni ada banyak khilaf. Ada kata salah satu kuruk ni masuk sekian. Kenapa dah ada khilaf? Yang khilaf ni pula imam-imam besar. Selak tirai, tanya, wahai Rasulullah, salah satu kuruk ni masuk betul apa dia? Settle masalah. Kemudian, jadi semua akan dapat jawapan yang sama. Jawapan yang sama. Ulama hadis susun kitab ilal. Bermula ilal Tirmizi, ilal Daruqutni, Risalah Abu Dawud, ilal Ahli Makkah. Banyak ni. Yang zaman terdahulu ni, kaedah-kaedah hadis ni, tak ada satu pun kaedah yang kata silap tirai. Jadi ulama tak pernah guna kaedah silap tirai untuk nak mensabitkan hadis. Kalau kita lihat Imam Suyuti yang dikatakan dia menakalkan kisah Imam Rifa'i tadi tu, dia juga adalah Targhib Rawi, dia ada satu cerita. Targhib Rawi kitab ulum hadis, satu cerita di mana seorang perawi ni dia dengar satu hadis ke satu orang. Dengar, dia tanya, dengar dekat mana? Dia kata, kau dengar dekat Basrah contohnya. Dia pergi ke Basrah, pergi cari orang tu. Tanya kau tu, dengar dekat mana? Dia kata, kau dengar dekat Iran. Pergi ke Iran pula, cari pula. Sampailah main balik kat kampung halaman dia, jumpa orang tu. Dia kata, dengar hadis ni dekat siapa? Dia kata, aku tak dengar, aku reka hadis ni. Jadi, rihlah fi talabil hadis ni ada ni. Kalau selak tirai ni mudah, tak perlu ada benda ni semua. Jadi benda ni memang tak masuk akal. Tak ada asas. Allah Ta'ala baik. Kalau kita terima kaedah apa dia selak tirai ni, hancur ilmu hadis tu. Dakwaan tu memang kuat sebenarnya. Kalau nak kata dakwaan ada ulama yang selak tirai untuk selesaikan satu-satu masalah, memang dakwaan tu kuat, tapi dia kuat hanya pada satu kumpulan saja, iaitu kaum sufi. Sebab tu dia ada fiqh untuk mensahihkan hadis menurut sufi. Saya ada baca tu, ada tokoh hadis Malaysia yang tulis berkaitan tentang isu berkenaan. Saya tengok merapu kan. Dia boleh mensahihkan hadis ataupun tidak mensahihkan hadis berdasarkan selak tirai tadi. Kemudian mimpi. Mimpi, bahkan boleh pula apa dia, orang tunggu Ustaz, aku nak pergi semak Ustaz. Apa yang Nabi SAW kata macam ni. Kalau benar itu berlaku, tak berlaku khilaf pada zaman sahabat Nabi ya. Sebab kita ni, kita beranggapan bahawa kita ni bukanlah lebih baik berbanding pada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi zaman sahabat pun berlaku khilaf sampai perang Ustaz lah. Perang, betul. Perang Siffin, perang Jamal. Tak ada selak tirai. Betul, tak ada selak tirai. Patutnya dia Ali bertemu dengan Aisyah, kata kita tunggu Ustaz. Kita selak tirai dulu, kita tanya Nabi, siapa betul? Hang ke aku yang betul? Kan ikut fatwa Nabi lagi senang daripada ikut fatwa hang ataupun fatwa aku. Muawiyah tak payah nak berperang dengan Ali, tak payah nak isu Osman kena bunuh apa, tak payah. Kita tunggu Ali, jom kita makan kedai kopi, kita sembang. Kita sembang ni, kita tunggu
tunggu Rasulullah bagi putusan apa, tapi ia tidak berlaku. Ia tidak berlaku. Dan oleh sebab itu, sebab Rasulullah tidak hadir seperti itu, maka berlakulah perkembangan ilmu sehingga kita hari ini dapat berbangga dengan wujudnya ilmu hadis. Alhamdulillah. Jadi, siapa yang bawa dakwaan pelik macam ni, insya-Allah Ustaz Luqman akan bantai, insya-Allah. Ada satu lagi ceramah Ustaz Nazrul tentang pedang Nabi ke atau pedang Saidina Umar, saya tak pasti, yang beratnya berpuluh kilo. Benarkah kisah ini? Sahabat-sahabat, yang penting kita dalam perbincangan ini bukan kita nak pergi kutuk Ustaz Nazrul Nasir, tetapi secara berbetulan dia menyebutkan kenyataan itu dan ia telah menjadi viral. Jadi kita bincanglah isu ni, dan anda tanya ni pun bukan kita nak jatuhkan siapa-siapa. Ustaz, macam mana keadaan ini? Ustaz, komen sikit. Sebenarnya dia ada satu video lagi, dia betul kan katanya tersilap baca kitab, tersilap cetak apa semua ni. Tapi berat yang dia nyatakan tu, orang yang tengok ni saya heran lah. Kadang-kadang kita apa saja gugur ni kita ambil. Janganlah ambil kutip apa saja gugur. Tengok sama kutip monyet dia kok. Kalau buah tak apa lah. Semua nak kutip. Asal Ustaz kata kita kutip bahaya ni. Jadi bila dia kata berat 900 kg ke, saya tak ingat. 900 kg. 900 kg ya. 900 kg tu. Kemudian dia buat ibarat kata forklift boleh angkat barang. Ferry boleh duduk atas ni. Hak tu memang adat dia macam tu. Burung adat dia terbang. Ikan adat dia dulu layak. Jadi jangan kita ambil hukum adat yang lain kita letakkan dekat kita. Tak kena benda tu. Jadi kalau betul kita nak minta kesahihan benda tu. Dan kalau betul pun apa faedah dia benda tu? Betul. Okey, dan sebenarnya sebelum nak sebar ni kita semak dulu, buat study dulu. Itulah komen saya, benda tu tak betul lah. Sebab benda ni betul-betul bercanggah dengan akal lah, kita katalah. Dia kalau nak kata kita mesti percayalah, sebab ni tak mustahil sebab karamah. Benda ni mungkin kita boleh percaya sekiranya datang daripada nas yang sahih ataupun asar yang sahih. Sekarang ni asar yang sahih pun tidak, dia pun sendiri keliru dengan kitab yang dia rujuk. Dia pun confused sebenarnya dalam video penjelasan dia balik tu, dia pun confused. Dia pun confused dengan kitab ni sebut lain, kitab ni sebut lain. Dia pun pening. Dia pening sekali. Kita pening lagi banyak. Kita pening pun banyak kali juga kan. Tapi itulah kenyataan yang berlaku, Ustaz. Keadaan dia mudah kalau dia kata saya tersilap, saya mohon maaf. Kata. Tapi ni ada sahabat kita komen, tapi dia kan Syekhul Azhar. Macam mana, Ustaz? Hak ni juga daripada Al-Azhar ni, Ustaz Basri Ibrahim ni daripada Al-Azhar juga. Dan adalah tersebar dia punya keputusan. Maksud itu tak tepilah. Yang keluar Azhar ni banyak. Tapi tak pernah lagi orang tanya Azhar yang mana. Mereka seorang je yang tanya Azhar mana kan. Apa tak relax, Ustaz? Jadi bukan kata Azhar tu mesti dia betul lah. Jadi bukan kata Azhar, mana-mana universiti pun dia tidak menjamin orang tu betul. Dan dia bukan Syekhul Azhar lah. Ustaz Syekh Budi ni Syekhul Azhar juga kalau gitu. Ustaz Nazrul ni saya sampai di Al-Azhar Mesir, waktu tu dia masih lagi tak habis mengaji. Dan waktu saya habis mengaji pun dia pun tak habis mengaji lagi. Jadi kalau nak kata, bukan isu apa, bukan saya nak jatuhkan siapa, tapi kalau kata nak letak Syekhul Azhar tu tak padan lah. Baik letak kawan dia tu Ustaz Hairul Nizam yang baru ni jadi isu apa, Nabi dapat wahyu 30 juzuk sebelum dihembuskan ruh kepada Nabi Adam. Yang tu lagi okey lah pada saya lah. Beliau tu nampaklah mengaji juga, pergi masuk Master Al-Azhar pun padu juga kan, nampak mengaji. Tapi kalau pada Ustaz Nazrul Nasir, saya tak menolak keilmuan sesiapa pun, tapi kalau nak kata dia itu adalah Syekhul Azhar, tak kenal sangat ni. Azam Jusuf, maaf tanya, istilah silat tirai ni betul-betul silat tirai atau perumpamaan kepada sesuatu perbuatan sahaja? Kalau kata perumpamaan, dia kena jelaskan perumpamaan apa. Sebab nahnu nahkum bi zawahir wallahu tawalla bi sarair. Kita hanya ukur daripada apa yang zahir dia sebut. Kalau ada sebaliknya, dia kena cerita lain lah. Dia kata silat tirai tu maksudnya silat kitab. Dia kena beritahu silat kitab. Dia tak apa. Kalau silat kitab tu tak perlu nak bincang dah lah. Muzakarah tu Nabi bagi tahu sendiri kan. Kalau ada tak ada masalah. Kalau kata ada istilah lain seperti nak rujuk kitab ke rujuk fatwa ke rujuk orang lain, ya kita setuju. Tapi kalau kata silat tirai dengan maksud zahir dia, kita tak setuju. Ni tengoklah dia punya pengucap tu, apa dia punya takdir dia tu. Dan sampai ke sekarang dia masih diam lah. Allahu a'lam. Setakat ni masih tak ada kata apa kan?